ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. Kita masih membicarakan tentang ayat dalam surah Al-Maidah ayat 15 dan 16 dalam surah Al-Maidah, di mana di hujung ayat 15 surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu semua daripada Allah itu sebuah kitab yang jelas, nur, satu cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, yang terang. Dan kita telah kaitkan dengan firman Allah di dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, ila akhiril ayah. Dalam ayat dalam surah An-Nur kita temui bahawasanya orang-orang yang datang ke rumah-rumah Allah memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah pagi dan petang ialah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Beberapa manusia yang tidak melalaikan akan mereka itu oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini bukan sahaja perniagaan dan jual beli, bahkan sebarang pekerjaan yang kita ceburi jangan sampai melalaikan kita daripada mengingati Allah. Jangan sampai menghalang kita daripada hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Kita mai tengah hari saja, hari Jumaat. Hari lain sebahagian kita pagi pun tak nampak, petang pun tak nampak. Jadi ayat ini memuji sekumpulan manusia yang walaupun sibuk dengan pekerjaan keduniaan mereka seperti berjual, berniaga dan berjual beli, untuk mereka menyebut nama Allah dan mengingati Allah di rumah Allah di waktu pagi dan petang. Ini insan-insan yang terpilih, manusia yang terpilih, walaupun dia sibuk sebagai seorang pekerja. Mungkin dia jadi doktor, mungkin dia jadi engineer, mungkin dia jadi yang berhormat, mungkin dia jadi petani, penoreh getah, jadi cikgu, pekerja kelang, apa juga pekerjaan yang kita ceburi yang mendatangkan hasil keduniaan iaitu gaji kita, jangan sampai kita lupa untuk mencari gaji yang kita nak belanja di akhirat, nama dia pahala. Kita pergi kerja, tempat kita kerja dapat gaji mungkin 1,000, mungkin 5,000, ikut jenis pekerjaan yang kita ceburi.
Kita pergi masjid dapat pahala. Pahala tu lebih hebat daripada gaji. Kerana gaji itu kita belanja dekat dunia. Lepas tu kita mati, kita tinggal duit. Tapi pahala kita nak belanja di alam yang baqa'. Nak nikmati kelebihan dia di alam yang kekal. Yang kita tidak akan mati selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Maka sudah tentu pahala itu lebih daripada harta. Seorang hamba Allah datang minta derma, minta sedekah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tak silap, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah." Selamat datang kepada orang yang membawa bekalanku ke syurga. Selamat datang orang yang tolong ambil duit aku. Lepas tu aku terima balik dalam syurga. Nikmat hasil daripada aku bagi duit aku kepada kamu. Itu contoh orang yang melihat pahala lebih daripada duit. Aku ada duit, ramai minta, aku bagi. Tapi aku bukan bagi terus. Kerana aku akan terima balik di akhirat kelak. Kamu ni tolong bawa duit aku pi ke syurga. Maka orang yang memberi merasakan orang yang menerima itu juga berjasa kepada dia. Kita bagi zakat ke orang, kita berasa kita berjasa pasal kita bagi duit kat dia. Mungkin kita bagi RM10 zakat, mungkin RM50, mungkin RM500, mungkin RM5,000. Dia yang terima tu lebih berjasa daripada kita. Kenapa? Dengan sebab dia terima kita dapat pahala. Kita bagi duit, dia terima duit. Dia terima duit, kita dapat pahala. Kita penyebab dia dapat duit, dia penyebab kita dapat pahala. Maka sudah tentu pahala hak kita dapat lebih berharga pada duit yang dia dapat. Maka orang yang bagi zakat kepada orang fakir miskin, jangan dia berasa dia saja berjasa kepada fakir miskin. Sebenarnya fakir miskin itu lebih berjasa kepada dia daripada pembeli. Kenapa? Dengan sebab dia terima tu kita dapat pahala. Kalau dia tak terima, dia kata hang pergi cari orang lain, kita tak dapat pahala lagi orang lain tak terima. Kita nak bagi zakat ke dia, nah aku bagi zakat ke hang RM5,000 ataupun sedekah ke hang RM5,000. Dia kata saya tak mau terima. Maka pahala kita tak dapat lagi sebab orang belum terima. Pergi fakir miskin kedua pun tak terima, kita tak dapat pahala lagi. Tapi tak ada lah fakir miskin buat perangai aku tu. Dia buat duk tolak aku tu. Cuma nak abang kata penerimaan dia tu penyebab kita dapat pahala. Kita penyebab dia dapat duit sebab kita bagi sedekah, bagi zakat kat dia. Dia penyebab kita dapat pahala kerana dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita. Kita berjasa bagi duit kepada dia, dia berjasa penyebab kita dapat pahala. Maka penyebab kita dapat pahala lebih tinggi daripada kita dapat bagi duit kepada dia. Kerana bagi duit dia perhabis di dunia. Pahala dia terima, yang kita terima hasil daripada dia terima zakat itu kita terima dalam syurga. Maka ulama kata di antara adab orang bagi zakat, dia kena nampak bahawasanya orang yang terima zakat penyebab dia dapat pahala, masing-masing berjasa. Jangan kita duk nampak kita saja berjasa kat dia. Hang ni kalau aku tak bagi duit, hang susah. Hang jadi senang ni, saya aku bagi duit. Berapa ringgit bagi? RM50. Dekat senang sehari tu lah. Bagi RM50 berasa ego, berasa hebat pada orang miskin, pandang hina ke orang fakir miskin. Sedangkan orang fakir miskin ini golongan yang Allah muliakan. Nabi SAW bersabda, Al-fuqara'u iyalullah. Orang-orang fakir ini umpama keluarga kepada Allah Ta'ala. Siapa yang bantu fakir miskin, dia bantu orang yang Allah muliakan. Syarat dia fakir miskin tu orang yang semayang cukup lah. Ni dah lah miskin, semayang pun tak, tu tak mau. Hadis kata kadal faqru an yakuna kufra.
hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kufur. Itu fakir yang tak kenal Allah, tak mentauhidkan Allah, tak sembahyang 5 waktu, kira cari makan saja. Fakir miskin aku tu tak jadi. Fakir miskin yang dekat pada Allah cukup berharga. Dan Nabi SAW pesan, kalau kamu nak bagi makanan, bagi kepada orang yang baik. Kalau kamu nak berkawan, kawan dengan orang yang kuat iman. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu berteman melainkan orang yang beriman, dan jangan memakan akan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Kita nak bagi makanan ke orang, kita nak bagi duit ke orang, kita nak berkawan dengan orang, kawan dengan orang yang beriman. Kita nak bagi makanan, nak bagi duit, bagi dengan kepada orang bertakwa, kerana dia terima makanan kita. Lepas tu dia makan makanan yang kita bagi, dia dapat tenaga dengan makanan itu, dia rukuk sujud pada Allah, dia pergi mengaji, dia buat baik. Kita dapat pahala lagi kerana kita penyebab dia bertenaga, dengan tenaga dia tu dia buat baik. Kita dapat gaji, kita jenis malas baca Quran. Kita pergi tengok tak mana orang rajin baca Quran. Oh ni Ma'had Tahfiz ni hari-hari orang baca Quran. Kita pergi hantar beras sekampit. Sekampit baru 10 kilo. 10 kilo baru RM25. Nah, beras sekampit. Kawan terima tanya, lah awak main sekampit, awak tak main selori. Nak selori pergi cari tang lain, aku pun banyak ni yang boleh bagi. Kita bagi beras sekampit RM25. Atau kita beli cabai kering sebungkus. Atau kita bagi minyak nyok sebotol RM20, RM25. Bagi garam, bagi gula, depa makan makanan kita. Sebahagian daripada makanan. Mungkin beras yang kita bagi, mungkin minyak nyok yang kita bagi, mungkin teh yang kita bagi depa minum, mungkin cabai kering, bawang hak kita bagi tukang masak jamu depa makan. Selepas depa makan, depa bukan pergi mencuri, bukan depa derhaka pada Allah. Lepas depa makan, depa sembahyang 5 waktu cukup. Lepas depa makan, depa baca Quran. Tenaga yang depa dapat untuk baca Quran, untuk sembahyang, untuk mengaji, main daripada makanan yang kita bagi. Maka kita tumpang pahala depa baca Quran sehari sejuzuk, sehari 3 juzuk, kita duk goyang kaki di rumah kita jenis malas baca Quran, kita dapat pahala sama kerana kita dah bagi sikit sumbangan kepada orang yang mengguna sumbangan kita untuk buat ibadat. Tu contoh kita bagi makanan kepada orang baik. Kalau bagi ke orang jahat, ni aku ada zakat ni, aku tak bagi ke orang lain, bagi ke anak menakan aku. Mereka kata bagi zakat ni bagus kat adik-beradik dekat, anak menakan aku paling dekat. Dah anak menakan duduk tepi rumah pula. Tapi anak menakan kita tu semayang tak. Kita pergi suar kat dia, dia tak mau semayang. Dia ambil duit kita, dia kata dapat 500 lambat kaya. Dia pergi tikan nombor ekor. Kita bagi duit untuk bermanfaat dia, dia ambil pemain judi. Tikan nombor ekor. Pasal mayang pun tak, judi tiap-tiap minggu, menyebabkan duit kita tu pergi tempat tak elok. Sebab itu, dalam kitab-kitab membahaskan tentang bab zakat sedekah, disebutkan kalau kita nak bagi zakat peterah ke, nak bagi zakat lain ke, nak bagi sedekah kan, cari penerima tu orang yang mulia, orang yang taat kepada Allah. Jangan cari orang yang tak ketahuan hala, mayang pun tak, kita bagi kat dia, dia makan kenyang, dia tak mayang lagi. Tengah tenaga dia dapat dengan makanan kita bagi tu, dia buat dosa, bukan buat pahala. Maka carilah orang yang baik-baik untuk kita bagi. Dan berkat kita bagi pada dia, rezeki kita yang kita dapat, Allah Ta'ala gandakan mudah-mudahan. Bukti dia, ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni 2 beradik. Saya kerja,
Hak seorang lagi tak kerja. Bila saya dapat duit daripada kerja saya kena bagi dua. Saya setengah, dia setengah. Kena sara saya, kena sara dia. Maka Nabi SAW tanya, lalu dia habang, hak tak kerja tu, dia mengaji kat Rasulullah. Saya ada adik saya tak kerja, saya kena kerja, saya cari duit, dapat duit, bahagi dua, saya setengah, adik saya setengah. Adik saya tu kerja mengaji ya kat Rasulullah. Dia main keluar dari rumah pergi mengaji balik. Tapi saya nak kena bagi dia duit roti, duit lauk, duit makanan, duit minuman. Pasal apa kena bagi dia? Sebab dia tak kerja. Dia tak kerja aku, dia menganggur duduk saja, bukan duduk menganggur, tapi dia pergi mengaji. Maka Nabi SAW bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu murah rezeki di tempat kerja kamu sebab kamu sara orang lagu ni. Duit kamu bagi kat orang baik, guna untuk buat baik, untuk menuntut ilmu, maka kamu murah rezeki di tempat kamu kerja, hasil daripada kamu memberikan sebahagian rezeki kepada orang yang guna rezeki itu untuk menghayati, mempelajari dan menghayati agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni ulama kata, kalau kita bagi sebahagian daripada kemasukan atau yang kita miliki, mungkin lauk, mungkin nasi, mungkin beras, mungkin buah-buahan, kepada orang yang baik, depa guna pemberian kita buat baik, buat amal ibadat kepada Allah, mudah-mudahan kita yang memberi dilipat gandakan pahala. Yang satu, yang kedua diberikan sihat sejahtera, yang ketiga diberikan umur panjang dalam kebaikan, yang keempat dimurahkan rezeki kita dari sumber yang lain. Mungkin kita bagi itu menyebabkan anak kita jadi baik, mungkin kita bagi itu menyebabkan sembahyang kita semakin khusyuk, mungkin kita bagi menyebabkan kesihatan kita terpelihara, orang masuk keluar wad, kita duduk tak masuk wad, pergi hospital tengok orang sakit, duduk tak pernah pasal sihat walafiat, makan tak gaduh pantang. Allah berikan kesejahteraan, kesihatan mungkin disebabkan kita sumbang sekupang dua kepada masjid, kita bagi RM1 2 kepada orang baik-baik, kita bagi sekilo 2 kilo beras kepada orang susah, bagi kepada penuntut ilmu agama dan sebagainya. Dengan kita kata aku bagi RM1 tak mai RM700, dalam Quran kata bagi RM1 mai RM700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ila akhiril ayah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah seperti seseorang yang menanam satu pokok, yang mana pokok itu mengeluarkan 7 ranting, dan pada setiap ranting itu ada 100 bijian. Tanam satu pokok padi, keluar 7 ranting padi, setiap satu padi ranting itu ada 100 biji padi. Model 1 biji padi bulan bendang dapat 700. Model 1 biji gandum dapat 700. Model 1 ulas durian yang kita makan, isi kita telan, biji kita tanam, dapat beratus-ratus, berpuluh-puluh ribu biji durian. Kita tanam 1 biji durian, kita semai, kita buah baja, kita jaga, setelah 5 tahun, 7 tahun dia main buah. Buah hak mula tak apa banyak, tahun kedua kuih banyak, lah kali kita mati dulu pokok durian tak mampu lagi. Pokok durian duk hidup lagi, cucu kita duk makan lagi, kita duk dalam kubur lah. Kita hanya bagi kepada tanah 1 biji durian daripada 1 ulas durian yang kita makan, tanah itu bagi kat kita 1 pokok durian yang buahnya mai tiap-tiap musim. 1 musim mungkin 1000 biji, kalau 1 musim 100 biji sudahlah, 10 tahun 1000 biji.
50 tahun 5,000 biji, kita mati dulu. Pokok durian duk umai lagi buah dia. Kita hanya tanam satu ulah durian yang kita makan. Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala kata, jangan kamu percaya kat tanah lebih pada percaya kat tuan tanah. Percaya kat tanah, aku tanam satu biji muktan, keluar satu pokok muktan. Pokok muktan tu berpuluh-puluh ribu rambutan yang aku terima. Setelah beberapa tahun dan tiap-tiap tahun aku terima. Sampai kawan hak tanam mati dulu, pokok muktan duk hidup lagi. Modal kita buh kat tanah hanya satu biji muktan, satu biji durian, satu biji pelam. Kita terima buah pelam berlori-lori, bertrailer-trailer. Kita terima buah durian berlori-lori tiap-tiap tahun. Kita terima buah rambutan tiap-tiap tahun. Pasal kita tanam hanya satu biji bagi kat tanah kita. Kebun kita, dusun kita. Kebun pelam, dusun durian kita, kita tanam sebiji, dapat sepokok. Kita tanam 10 biji, dapat 10 pokok. Kita tanam 100 biji, dapat 100 pokok. Setiap satu pokok itu mendatangkan buah yang tidak boleh dihitung. Kita percaya kat tanah, aku bubuh pokok pisang, naik pokok pisang. Aku bubuh sayur, naik sayur. Aku tanam muktan, keluar pokok muktan. Dan buah muktan aku terima bukan banyak, bukan sikit. Bukan kita buh sebiji muktan, naik pokok muktan, keluar sebiji, lepas tu mampu. Tak. Buh biji durian, naik satu pokok durian, sebiji buah. Luruh-luruh, mampu pokok tu terus buah tak ada dah. Tak. Kita hanya bagi satu biji, dia bagi kita tak boleh bilang. Sebab dia tanah hak kita miliki. Kalau tanah tu boleh bagi kat kita buah durian yang banyak setelah kita bagi kat dia satu ulah durian saja. Satu ulah pun biji yang isi kita telan. Tanah itu boleh mendatangkan pokok muktan yang banyak yang padahal kita tanam satu biji muktan. Tanah itu boleh mendatangkan buah pelam yang banyak padahal kita bagi kat tanah tu satu biji pelam. Buah dia kita telan. Isi dia kita makan. Bukan kita buah dalam tanah tu sebiji buah pelam tu. Kulit di dalam tu, isi dalam tu tak. Kulit kita buah tong sampah. Isi kita buah dalam perut kita. Biji yang buah kat tanah. Naik pokok tu tak kena beli lah. Boleh jual pula. Kalau kita yakin kepada tanah, aku bagi kat hang wahai tanah hanya satu biji durian, hang bagi kat aku pokok durian sampai aku mati, buah durian duk main lagi tiap-tiap tahun. Maka tuan tanah, nama dia Allah Subhanahu wa taala kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, satu biji benih, RM1 dia bagi pada jalan Allah, Allah bayar balik RM700. Tuan tanah kata kat kita dalam surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, Allah ganti balik. Kadang-kadang kita lupa hak tuan tanah kata, kita percaya hak tanah bagi kat kita sebab nampak depan mata. Macam dengan doktor kata, Pak Cik ini 3 bulan lagi pipi cek. Doktor kata Pak Cik kena kanser ni. Pak Cik kata wal'iyazubillah, na'udzubillah min zalik, tak maulah kena. Kena dah Pak Cik tahap 4. Pak Cik ini 2 bulan ke 3 bulan lepas tu masuk kubur. Asal sakit teruk kronik. Balik makan tak lalu, susah hati. Pasal doktor kata Pak Cik boleh mati bila-bila masa, paling lama 3 bulan.
doktor abang kat kita boleh mati bila-bila masa. Tak tahan lama dah. Kita punya takut pasal doktor tu ahli dalam bidang perubatan dan sakit sihat. Kita balik makan tak lalu, tidur tak lena. Pasal apa? Duk susah hati aku nak masuk kubur lah. Siapa habaq? Doktor habaq. Mana tanda doktor kata tu pasti sakit teruk. Bila-bila boleh mati? Paling lama 3 bulan. Biasanya tepat doktor kata ni. Cek 3 bulan mati sungguh. Yang Allah Ta'ala habang kat kita, kamu boleh mati bila-bila masa. Tak berasa apa pun. Allah Ta'ala kata dalam surah Luqman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Di akhir surah Luqman. Tidak ada siapa yang boleh tahu secara pasti, secara yakin apakah dia boleh buat besok hari. Dan tidak ada siapa yang pasti di bumi mana adakah dia akan mati. Apakah kita boleh buat apa yang kita rancang nak buat besok? Tak pasti. Boleh jadi mati hari ini. Allah Ta'ala kata, jangan kamu tunggu dan harap boleh hidup sampai esok. Boleh jadi hari ini kamu dah masuk kubur. Kamu boleh mati bila-bila masa. Dan kamu boleh mati di mana-mana tempat yang Allah kehendak. Mungkin mati di Mekah, mungkin di Madinah, mungkin di Guak, mungkin di kota Sarang Semut. Mungkin mati dalam masjid, mungkin mati dalam rumah. Kematian itu boleh datang kepada kamu bila-bila masa. Dan bukti sudah jelas. Ada orang sakit lama tak mati-mati, ada orang rebah kena serangan jantung. Ada orang kampung saya seorang, dia dengar kata ada orang mati, dia pun bersiap nak pergi ziarah orang mati. Masa dia bersiap nak pergi ziarah orang mati tu, dia rebah dalam rumah dia, mati. Dia nak pergi tengok orang mati, dia mati juga. Serangan jantung. Doktor cek, doktor kata serangan jantung. Muda lagi. Umur berapa? Awal 50-an. Mati terkejut jatuh. Allah Ta'ala habang dalam Quran, manusia boleh mati bila-bila masa. Manusia ni boleh mati di mana-mana tempat bila Allah kehendak. Doktor kata pakcik boleh mati bila-bila masa, paling lama 3 bulan. Roti canai tak lalu makan dah. Selalu 3 biji, 2 biji sekali menyokok. Doktor habang kurus aku tu, surut kilo terus. Pasal doktor kata boleh mati bila-bila masa, kita dengar-dengar ketang tu nak abang lah. Allah Ta'ala habang kita boleh mati bila-bila masa, kita buat takti. Orang kata kita tanah tu bagus, baja dia bagus, hampir tanam pokok, sat dia naik dapat buah. Kita pulun, pasal bagi sebiji ke tanah, dapat sepokok. Allah Ta'ala kata, hang bagi mana-mana tempat kebaikan, aku ganti balik. Kita rasa fikir 2-3 kali nak pergi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kepada kita, kalau kita bagi tempat baik, orang baik yang terima, Allah Ta'ala akan ganti balik. Dalilnya hadis Imam Tirmizi tadi, Rasulullah kata, kamu murah rezeki pasal kamu bantu adik kamu yang menggunakan duit yang kamu bagi untuk menuntut ilmu agama, hantar dia pergi mengaji kepada Nabi SAW. Maka jangan kita bimbang duit kita buh dalam tabung masjid, duit yang kita bagi zakat kepada fakir miskin, duit yang kita buat kenuri malam Jumaat orang baca Yasin, duit yang kita beli nasi lemak bagi orang makan ketika kuliah subuh, yang tu semua kita bagi orang baik makan, kita bagi beras kepada tahfiz untuk mereka makan, kita bagi garam gula kepada fakir miskin. Kerana Allah Ta'ala janji nak ganti balik. Sebagaimana kita bagi 1 biji mu'tan kepada kebun kita, Allah ganti 1 pokok mu'tan, yang buah mu'tan dia tu terlalu banyak, maka kita bagi RM1 kepada tabung masjid untuk orang bayar karan masjid, bayar ayak masjid. Kita bagi RM1 kepada fakir miskin untuk dia beli roti canai makan.
Kita bagi RM10 kepada anak menakan kita hak susah untuk dia bayar yuran sekolah. Kesemuanya itu dia guna untuk buat baik. Allah Ta'ala janji dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu sumbangkan, kamu infakkan dalam kebaikan, Allah ganti balik. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Ganti dulu tu jangan kita fikir aku suar RM1 nak nak RM2. Aku suar RM1 nak nak RM700. Kadang Allah ganti dalam bentuk bagi tubuh badan yang sihat, maka duit kita tak habis kat doktor. Allah bagi dalam keadaan kebun kita jadi buah elok, duit kita tak habis, tak kena pergi beli di kedai. Kebun kita tanam pelam kita manis, tak kena pergi beli harum manis dah. Baru ni dia hantar gambar derian musangking besar, buka ada 2 ulah. Sebiji RM98. 98 bagi 2 berapa tahu? 90 bagi 2 RM45. 8 bagi 2 RM4. RM49 satu ulah. 2 ulah RM94. Kita tengok saja beli tu cuti setahun. Pasal mahal terlajak. Kita pasal tak ada buah pokok durian, tak ada dusun, kita kena pergi beli. Kita tak ada dusun muktan, kita kena beli muktan. Kita tak ada buah manggis, pokok manggis, kita kena beli manggis. Mungkin dengan sebab kita dapat buah muktan, kita pergi buat kenduri di masjid, di surau, bagi orang pondok makan, orang tahfiz makan. Musim depan muktan kita jadi kuih banyak. Jadi tak semestinya bagi RM1 mai RM2. Kadang-kadang bagi RM1 Allah pelihara kesihatan kita, duit kita tak keluar pergi ke doktor. Allah pelihara kereta kita tak bagi rosak, duit kita pomen tak ambil. Allah bagi anak kita lulus periksa, duit kita cikgu tuition tak ambil. Kalau tak lulus tahun depan dia ulang balik, kita kena bagi duit ke guru tuition. Kalau kita tak keluar zakat tak bagi, mungkin Allah Ta'ala kata hang ni zakat pun tak keluar. Allah Ta'ala jahanamkan kereta kita. Kita kena pergi perbaik kat pomen. Pomen ambil duit kita. Kalau kita keluar zakat, Allah Ta'ala bagi tahu malaikat jangan bagi jahanam kereta dia. Selamat duit kita daripada pomen ambil. Tubuh badan kita yang sihat, anugerah rezeki Allah Ta'ala bagi. Kalau sakit, lumpuh tali-tali mangkit, nak kena bayar ke, bagi upah ke orang belah kita. Nak kena bayar duit ubat. Tiba-tiba kita boleh bergerak pergi sana sini, lumpuh pun tak, akal pun waras. Itu rezeki yang memelihara duit kita daripada habis. Orang kalau sakit teruk ni, duit dia banyak mana pun dia sanggup perhabis. Ada orang kampung kena sakit karang, 7,000 habis. Pergi berubat, 10,000 habis. Kita sihat, tak sakit, pantang pun tak ada. Kita duk nampak duit aku sikit, sebenarnya duit sikit pun tak ada mudarat kerana duit kita tak terbang pergi luar. Allah tak ambil dalam bentuk yang lain. Ada orang duit banyak, Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan. Duit banyak dia habis, perhabis, pergi bayar ubat. Allah uji dengan rumah dia terbakar, duit dia banyak, habis buat rumah baru. Allah uji dengan kereta dia rosak, aksiden, hancur terus, duit banyak, kena beli kereta baru. Kereta kita elok, tak aksiden, tak rosak. Rumah kita elok, tak tirih, tak jahanam. Tubuh badan kita sihat, kain baju kita tak terbakar. Semua tu pemelihara duit kita daripada habis. Kita duk nampak aku bagi RM1 tak main RM2. Sebenarnya aku bagi RM1 tak hilang RM10, tak hilang RM100, tak hilang RM1000. Yang Allah pelihara dengan memberikan al-afiyah, kesejahteraan kepada aku. Maka doa minta kesejahteraan ni kita baca dalam semayang, wa'afini fi man afait. Dan doa kita minta kesejahteraan ni kalau boleh baca juga di luar semayang, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau agar Engkau kurniakan kepada aku kesejahteraan pada agama, pada dunia, pada akhirat. Karena dengan kesejahteraan yang kita dapat itu menyebabkan rezeki kita terpelihara. Kalau tak ada kesejahteraan, kena kesakitan, nak pergi berubat. Kena kemalangan, nak pergi perbaik kenderaan. Kena kerosakan rumah, nak kena buat rumah baru. Allah anugerah dalam pelbagai nikmat yang kita dapat tidak dicabut. Nikmat mata terang. Kalau mata buta, mata selaput, kena pergi operate buat berubat mata, habis ribu-ribu juga. Telinga dengar jelas. Kalau telinga dengar tak jelas, kena pergi jumpa pakar telinga, buat alat bu di telinga, habis ribu-ribu juga. Tubuh badan sihat, tak lumpuh. Lumpuh nak kena pergi terapi. Kena kanser, nak kena pergi terapi, duit habis. Allah tak bagi penyakit tu sebenarnya jaga duit kita hilang daripada hilang. Kita sihat, makan tak pantang, duit kita tak hilang. Kalau Allah bagi penyakit, duit habis berubat. Allah bagi rosak kereta, duit habis perbaik kereta. Allah bagi anak tak boleh periksa, duit habis bagi bayar duit tuition ulang pula tahun depan. Allah bagi rumah dia terbakar, duit habis bina rumah baru. Rumah tak terbakar, duit terpelihara. Kereta tak rosak, duit terpelihara. Tubuh badan sihat, duit terpelihara. Maka perlu kita syukur. Semayang semakin khusyuk kadang-kadang. Dengan sebab kita buat kebaikan. Mungkin dengan sebab kita buat kenuri malam Jumaat, bihun sebungkui, beda orang baca Yasin. Allah Ta'ala pelihara kesihatan kita, bagi semayang kita semakin khusyuk dan sebagainya. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah pasti balas kebaikan sama ada di dunia dan di akhirat. Atau kedua-duanya sekali. Maka kita tak perlu susah hati kalau yang kita lakukan tu kayak benda baik. Hadis kata, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman melainkan orang yang beriman. Nak berkawan orang baik-baik yang berkuat iman dan menyebabkan kita tingkat iman. Jangan kawan orang jahat yang menyebabkan kita dapat dosa. Iman kau nipis, dosa kau bertambah, tak mau. Cari kawan yang boleh menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Jangan cari kawan yang menyebabkan kita jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kata sedemikian. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berteman melainkan orang beriman. Hadis lain kata, hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu menurut agama kawan karib dia. Hendaklah setiap orang memerhatikan siapakah yang dia jadikan sebagai kawan karib dia. Kawan kita nak berkawan baik, tengok kalau dia tu jenis jahat, dia bawa kita pergi jadi jahat. Kawan kita jenis baik, dia bawa kita jadi baik. Maka Nabi SAW pesan, jangan kamu berkawan melainkan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan memakan akan makanan kamu melainkan orang bertakwa. Kita nak jamu orang makan, orang yang semayang cukup. Jangan jamu orang tak semayang, dia kenyang, dia pergi buat dosa, dia tak buat pahala. Kita nak bagi duit, nak bagi beras, nak bagi sumbangan kepada orang, cari orang yang semayang cukup. Orang yang bertakwa pada Allah. Bagi duit ke orang tak bertakwa, dia ambil duit kita pergi tikar nombor ekor, main judi. Bagi duit ke orang bertakwa, dia guna duit kita beli lauk, beli nasi, dia makan kenyang, lepas kenyang dia buat baik dengan tenaga yang dapat melalui duit dan makanan yang kita bagi. Baik. Jangan sampai kamu bekerja tetapi melalaikan kamu daripada mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak mengizinkan, kita sambung besok. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.